أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. سافر مع الأزمان، اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, yang terkuasa masjid, dan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu, iaitulah setelah kita menyelesaikan salah satu daripada rukun Islam yang menjadi kewajipan kepada kita, khususnya selepas salat fajar berjamaah ini sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para jemaah, salah satu daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitulah Nabi memberi khabar gembira. Dalam hadis Nabi mengatakan, basyiril masyaina fi zulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan dalam gelap malam ke rumah Allah. Artinya orang ini keluar daripada rumah dia pada waktu malam, pergi ke mana-mana masjid. Orang ini, apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyir, berilah khabar gembira. Apa khabar gembira yang kita dapat para jemaah sekalian? Bin nurit tam yaumal qiyamah, iaitulah orang ini bila bangkit di mahsyar, mereka akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi dalam keadaan orang baik, dalam keadaan dibangkitkan pada hari kiamat dalam suasana gelap, maka orang yang banyak berjalan ke masjid ini, Allah Ta'ala akan cerahkan jalannya. Alhamdulillah. Karena itulah, janganlah kita tengok kepada keindahan, keseronokan kita berehat, kita tidur pada waktu pagi, tetapi yang kita nak tengok iaitulah kesan daripada kesudahan akhir umur kita bila kita meninggal dunia nanti. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, jadi kalau kita lihat kepada perkembangan hidup kita ni sentiasa bergerak. Tahun lepas kita ingat lagi kita menyambut Ramadan, tahun ni kita sambut lagi, alhamdulillah. Semua setiap kali nak menyambut Ramadan, biasanya kita ada motivasi, kata orang sekarang ni, orang panggil tazkirah. Kuliah kita berkisar tentang bagaimana menyambut Ramadan Al-Mubarak. Setakat nak sambut saja, ada setengah orang tu bersemangat dah, tulis siap dah, selamat datang Ramadan. Kadang-kadang saya bergurau juga, kata kalau tak tulis dia tak datang ke macam mana? Kena tulis ke selamat datang Ramadan baru dia mari? Kalau orang tak tulis, itu hanya nak memperingatkan. Selamat datang Ramadan, kita peringatkan. Ataupun kita ambil doa-doa yang dibaca oleh para ulama salafus salih
apa mereka baca bila akhir Syaban? Dia baca Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah serahkan kepada aku Ramadan. Artinya sampaikan kita kepada Ramadan. Wa sallim Ramadan li, dan bila sampai serahkan Ramadan itu untuk aku beribadat padanya. Bukan setakat sampai saja. Kalau sampai saja ramai juga orang sampai Ramadan. Arti sampai Ramadan itu hidup sajalah. Jadi kita perlengkapkan doa kita bukan setakat sebarang hidup, tapi hidup dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tasalluhu minni mutaqabbala. Lepas kita beribadat semua, kita harap Allah Taala terima ibadat kita, apa yang kita lakukan sepanjang sebulan Ramadan dan lain-lain bulan. Itu dia panggil doa-doa. Jadi kita tulis doa. Biasa doa yang dibaca oleh imam-imam, Allahumma barik apa ni? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab dah lepas dah. Cukup dah. Baca Sya'ban saja pula. Sampaikan kami kepada Ramadan. Kita tambah lagi dalam keadaan kami sihat wal afiat, dapat beribadat kepada Allah, menunaikan tanggungjawab yang besar ini. Itu lengkapkan doa-doa kita. Jadi barulah kita rasa Ramadan itu datang dalam keadaan kita bersedia untuk menyambutnya. Dia ada ingat, ada orang mari ke rumah kita, kita tak bersedia. Kelang kabut Tuhan lah tahu. Yang orang rumah ni pula muslimat kita ni, Allahu Akbar, tak lekat duduk. Nak macam mana? Di ruang tamu yang masih lagi bersepah, masuk kat dapur tak siap, tetamu datang. Jadi kita tak mau. Faja'ah kata. Awana faja'ah, dia datang dengan mengejut tanpa ada persiapan yang kita nak buat. Sebab kalau kita lihat dalam beberapa hadis yang menyebut tentang Ramadan, yang wajib menjadi motivasi kepada kita dan menjadi peringatan besar, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kamu Ramadan. Ramadan itu apa? Bulan yang diberkati. Apa makna berkat? Kita duk tahu berkat ni apa dia. Kan kalau kita jumpa orang baik-baik, orang soleh mari tempat kita, ambil berkat sikit, kita salam dengan dia, kita minta dia doakan kita. Jadi berkat Ramadan yang diberkati ni sebab apa? Sebab ni Nabi kata, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Ta'ala perintahkan, fardukan ke atas kamu berpuasa pada Ramadan. Kita kena puasa. Tuftahu fi abwabus sama, dibuka pintu langit. Ada setengah riwayat kata dibuka pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikatnya syaitan-syaitan. Ada kata setengah riwayat kata diikatnya syaitan, wa maradatul jin, dan jin yang nakal. Jin ramai, cuma nasib baiklah Allah Ta'ala tak bagi kita nampak dia. Kalau kita nampak takut kita. Dia macam-macam rupa dia ada. Dia duduk dalam masjid, jin yang baiklah. Yang tak baik tak masuk masjid. Yang duduk dalam masjid ni, yang baik, yang soleh, yang nakal, maradah, yang duduk mengganggu orang, duduk kacau orang itu, tughallu, diikat sekali dengan syaitan. Jadi kata Nabi SAW, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah Ta'ala sediakan pada malam Ramadan ini satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, mana kita beribadat padanya. Man hurima khairaha faqad hurim. Nabi SAW beritahu dalam hadis ini, siapa yang dihalang daripada kebaikan, orang lain berlomba-lomba mencari mengerjakan ibadat, tiba-tiba kita pula masih ditakut lama, kata orang, tak berganjak daripada perangai yang asal dulu. Kalau hari lain pada Ramadan Quran tak baca, bulan Ramadan pun tak baca juga. Itu dia panggil tidak ada perubahan. Orang lain berlomba ke masjid bulan Ramadan, si hamba Allah Ta'ala ni tak pergi juga dia. Orang lain bekerja pagi, petang, siang, malam, bagi bantuan kepada orang, buat jamuan untuk iftar, moreh lagi kita buat. Orang ni tak ada terlibat apa-apa.
Maka Nabi kata, man hurima khairaha, siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, apa jadi? Faqad hurimal khaira kullahu, maka dia telah terhalang daripada mendapat kebaikan. Maka untuk mendapat kebaikan yang besar, supaya kita tidak diketepikan, tidak terpinggir daripada arus perdana, kata orang. Arus perdana Ramadannya apa dia? Orang beribadat, orang berzikir, orang ingatkan Tuhan banyak, tetapi malangnya nasib tidak bertuah, kata orang. Bukan salah ibu mengandung, tapi badan tu tidak bertuah bila orang ini tidak dapat menyertai rombongan kebajikan, qafilatul khair di dalam bulan yang mulia ini. Hadis ini riwayat oleh Imam An-Nasai, hadis dalam An-Nasai. Inilah di antara hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan Ramadan, dan Nabi memperingatkan kita siapa yang terhalang daripada mendapat kebajikan, khususnya di malam 10 akhir Ramadan. Apa yang terhalang kitanya? Iaitulah kita terhalang daripada mendapat Lailatul Qadar. Orang tanya pula, macam mana Ustaz nak kenal Lailatul Qadar mari ke tidak? Macam-macam dia punya soalan. Nak tahu macam mana? Dulu kata orang, dia pergi cari je dah malam Lailatul Qadar, malam 27 Riko, pergi cari suluh dalam telaga lah, dicari sana sini, nak cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan satu benda mari lembaga datang, oh ni Lailatul Qadar ni, kita pakat tarik dia, pakat gosok dia masuk ke masjid, nah kita ikat dia kat rumah kita ke? Lah, bukan itu. Dia hanya saat malam ada orang yang Allah Taala buka kepada dia, nampak tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada orang yang tak tahu apa. Maka Nabi beritahu kepada kita, apa dia? Iltamisuha fil ashril awakhir, kamu carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 akhir. Jadi tu saya duk cari banyak. Kita pun tengok lagi dalam kitab, 10 akhir itu malam apa? Pula biasanya, biasa dia kata ni, biasanya 10 akhir ni malam witir, malam yang angka ganjil, 21, 23, 25, 27. Semangatlah malam-malam tu. Malam yang 22, 24, 26 tak semangat pula. Jadi kita memperkecilkan yang dah dikecilkan daripada sebulan jadi 10 malam. Hak 10 malam pula kita pula pecah lagi jadi malam ganjil saja pula. Allahu Akbar. Itulah dia panggil himmah. Apa makna himmah? Semangat nak beribadat tu lemah. Sebab apa kita jadi manusia yang lemah macam ni? Manusia yang tidak berupaya, manusia yang orang panggil OKU dalam bidang ibadat ni. Sebab kita tidak membuat persiapan yang rapi ketika nak menerima Ramadan Al-Mubarak. Maka saya teliti dalam hadis-hadis Nabi SAW, apabila menyebut tentang nisfu Sya'ban, Nabi kita suruh buat persiapan yang rapi. Para jemaah sekalian, apa dia persiapan yang rapi itu? Persiapan yang paling utama sekali iaitulah persiapan islahul qulub, membaiki hati kita, buangkan sifat-sifat mazmumah, sifat yang tak baik. Kita duk marah dengan orang, kita duk perli orang, kita sakit hati dengan orang, semua itu dibuang. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa amalan itu diangkat, ataupun pintu langit itu, pintu syurga itu dibuka 2 kali seminggu, iaitulah pada hari Isnin dengan hari Khamis. Maka Allah Ta'ala berinya keampunan kepada hamba-hamba dia lain daripada kecuali orang yang tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, maka diberi keampunan. Orang yang syirik, yang kafir, itu wal'iyazubillah, mereka di luar batas perkiraan kita, di luar batas perkiraan. Tetapi yang menakutkan kita, Nabi kata illa rajul, kecuali laki-laki, kana bainahu wa baina akhihi syahna, yang ada di antara dia dengan saudaranya permusuhan. Ada kata ada hari ni? La ilaha illallah. Jangan kata tak ada lah. Adik-beradik sama dia, adik-beradik pun kelahi. Kesnya bukan besar sangat.
Sebabnya ayah juga masalah. Dia bagi tanah ke orang ni, tak bagi orang ni. Ataupun bagi rumah sewa je ni, tak bagi kan ni. Itu kelahi anak beradik. Adik-beradik kelahi. Mak dengan ayah kadang-kadang kelahi dengan anak pun ada juga. Orang sama-sama ahli masjid kelahi ke tidak? Kelahi juga. Yang orang masjid ni saya nak sebut sikit. Sebab apa dia kelahi? Sebab kalau kelahi tak bayar hutang, cuma nasabah lah. Menasabah awak kelahi sebab tak bayar hutang kan. Tapi ada yang diceritakan, buat 2-3 orang pakcik ni tak bertegur siapa, duduk belakang imam yang seorang di sah yang awal, sebab masing-masing berebut nak duduk belakang imam. Nak duduk belakang imam, tak dapat kelahi. Tak bertegur siapa, tempat aku ni 5 tahun dari sini, awak mari langgar. Kelahi akhirnya, subhanallah. Maka Nabi kata ka'alladzi kana bainahu wa bain akhihi syahna, siapa yang ada di antara dia dengan saudaranya syahna, permusuhan, maka tidak diangkat. Anziru hazaini hatta yastaliha, Nabi kata tangguhkanlah, diangkat laporan dua orang ni sehingga mereka berdamai. Hadis ini dikuatkan dengan hadis ini sahih dalam Muslim. Hadis lagi dikuatkan, dikhususkan kepada malam nisfu Syaban, sama juga dengan tadi juga. Allah Ta'ala ampunkan kepada hamba-hambanya kecuali orang musyrik dan orang musyahin, orang yang berkelahi dengan saudara dia. Saya kata kalau nak pergi baca Yasin berapa kali tu, tapi kalau hatinya berkelahi, tak baik dengan orang, tak berdamai dengan orang, maka tidak diangkatkan amalan. Ini kes yang besar. Jadi rahsia yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya Nabi kita berpuasa pada bulan Syaban banyak. Ini perbahasan di awal Syaban lah. Kalau baru nak mula lepas 15 ni, apa ini menjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan dah tak boleh lagi dah. Kalau kita tak mula daripada awal, stop dulu. Biarlah yang tu. Yang kita nak bincangnya iaitulah tentang agenda besar di dalam malam di nisfu Syaban itu. Apa agenda dia? Makan kuih, tu boleh makan bila-bila ya, kuih tak ada masalah. Agenda besar kitanya para jemaah iaitulah bagaimana nak mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi. Ini besar. Jadi kalau hati sudah dibersihkan, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan jadikan dalam hati kami ni ghillan, perasaan benci, marah kepada orang yang beriman, marah kepada saudara-saudara kita yang sama-sama seagama dengan kita. Kita minta doa Allah Ta'ala. Tanda tuan-tuan, yang pertama sekali persiapan Ramadan kita pada tahun ini, iaitulah damaikan di antara hati yang berkelahi. Tak kira kelahi itu kelahi sungguh, kelahi itu bermasa muka, tak bertegur siapa, ataupun kelahi situ ada perasaan tak baik dalam hati kita, dengki ke, hasad ke, maka hapuskan semua ini. Mudah-mudahan kita akan masuk Ramadan tahun ini dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang telah bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik. Bila mari Ramadan, pada jemaah sekalian, tadi kita dah baca hadis, Nabi kata atakum Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, dan pada malam Ramadan wa yunadi munadin, akan ada penyeru daripada penyeru Allah Ta'ala, iaitulah malaikat. Dia kata apa? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang nak apa? Nak kepada kebaikan, aqbil, cepat, jangan duk tangguh lagi. Dia kata ni baru minggu pertama, baru ni ada 3 minggu lagi. Kalau hari pertama pun tak lulus, macam mana kita nak mengharapkan hari akhir? Sebab sebahagian daripada masyarakat kita ni jelas sangat. Apa yang jelasnya? Awal Ramadan ramai kan, tengah Ramadan boleh tahan, akhir Ramadan terperangkap dengan kain lansir, terperangkap dengan buat kuih raya dah pula, tak apa-apa nak pergi dah. Terbalik, kalau kita pergi di Masjid Haram Mekah tu, subhanallah, 10 akhir Ramadan memang macam hari haji, jam dia punya teruk. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi kita kena kempen masyarakat bahawa qiyam Ramadan besarnya di mana? 10 terakhir. Bukan mana minggu awal jangan pergi ya.
Lah, minggu awal pun kena pergi dah. Kalau tak pergi awal, akhir memang sukar nak pergi. Cuma minggu awal ni persiapan untuk minggu terakhir. Biasanya bila masuk minggu akhir ni, para muslimah kita ni, muslimah dia akan mengadu, dia kata, ustaz saya sedih lah tahun ni. Dengar cerita ni. Kita yang dengar apa sedih juga ni. Kau tak sedih tuan-tuan? Kenapa tak sedihnya? Dia kata saya semangat sungguh-sungguh ni. Ni buat muslimat yang muda-muda ni lah. Saya ni sedih sungguh. Tahun ni memang ready, bersedia untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh. Kata baguslah tu. Tapi mari 10 hari pula cuti pula tak boleh solat. Kita dengar pun rasa duka cita juga. Minat macam mana takkan kata awak pergi hospital lah injek biar berhenti darah haid ni boleh puasa. Lah, itu mengganggu kerja-kerja yang biasa mereka buat. Orang perempuan ni kerja dia biasa dah. Cuma macam mana supaya tak jadi rugi? Ini dipanggil tip ataupun cara-cara supaya mereka tidak rugi. Bila datang benda ni tak rugi, tak payah menangis. Nak buat macam mana? Jawabnya daripada awal Ramadan terus agenda besar. Aku daripada awal Ramadan lagi stay 3 juzuk satu hari. Allah, dia kata ustaz bagi berat lah 3 juzuk nak pula dah. Anak berapa? 2 juzuk. Ambil 2 juzuk. Tak mampu, kerja banyak. Kerja pejabat lagi, kerja anak lagi, jaga ayah dia lagi. Macam mana nak solat, nak baca banyak-banyak. Ambil 1 juzuk, jangan tak ada. Kalau tak ada 1 juzuk satu hari pun tak dapat bulan Ramadan, berat sikit lah tu. Suasana tu agak gawat orang panggil. Maka bila masuk ni kita baca awal lagi, solat qiyam Ramadan, tak lari-lari bersama dengan imam sampai sudah, dan buat kebajikan yang lain, solat lain pula. Maka kalau mari waktu mereka terhalang tadi, insya-Allah Allah Taala akan beri pahala bonus. Walaupun dia tak buat, tapi pahala dia nak buat mengikut keadaan yang dia dah buat daripada awal Ramadan. Ini menarik. Ambil mana cerita ni sandaran dia? Kita nak sandar dulu, baru berani nak kata kan. Sandaran dianya, waktu Nabi SAW bermusafir pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni kecil ke besar? Berat. Jalan lebuh raya hari ni hampir 800 km ke Tabuk. Tuan-tuan bayangkan zaman Nabi dulu, naik unta celah-celah bukit gini, tentulah kilometernya bertambah lagi. Yang lebuh raya ni belah bukit kan? Belah bukit pun hampir 800 km. Punyalah jauh berjalan, pergi dan balik. Tiba-tiba Nabi kita bersabda kepada para sahabat. Nabi kata, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, mereka duduk bersama dengan kita. Kita naik bukit, dia naik bukit. Kita turun bukit, dia turun bukit. Kita panas, dia panas. Pahala dia bersama dengan kita. Sahabat-sahabat yang ada bersama, dia kata, ya Rasulullah, mereka bersama dengan kita duduk di Madinah. Nabi kata, na'am habasahumul uzur. Nabi kata, ya, duduk di Madinah, pahala dapat sama dengan kita, tapi mereka tak datang bersama kerana uzur. Jadi Imam An-Nawawi, tuan-tuan selalu dengar nama hebat ni, dengar nama Nawawi, dengar kan, walaupun tak tahu nama dia apa. An-Nawawi itu gelaran dia, nama kampung dia Nawa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata apa? Inilah kelebihan orang beribadat, kelebihan orang melakukan kerja-kerja yang baik waktu dia sihat. Dengar, waktu sihat kita buat, bila mari uzur tak mampu nak buat, malaikat mari tengok, tak pergi masjid pakcik ni. Ada kuliah dekat masjid Al-Aziz, tak pergi. Malaikat hafazah yang jaga kita bagi tahu, pakcik ni tengok kat file dia dulu, memang kaki masjid. Ada kuliah tak pernah miss. Ada kebajikan follow selalu. Semua kebajikan dia ada. Sekarang ni dia sudah terduduk di apa ni, di tilam dia kerana uzur, maka malaikat akan tulis pahala penuh. Inilah para jemaah, untungnya waktu kita sihat kita beribadat, waktu kita terhalang kita mendapat bonus pahala seperti yang kita buat waktu sihat. Jadi anak umpamakan tajuk ni dengan orang panggil menerima pahala pencen. Pencen, orang pencen ni dia ikut skim gaji kan.
Kalau kita pencet dulu G berapa, D berapa, jusa ke 1, 2, 3, dah orang kata apa, pencet pun banyak tu juga. Sama juga kalau kita ibadat banyak di awal Ramadan, maka waktu terhalang Allah Ta'ala beri pahala seperti itu. Kata Alhamdulillah para jemaah, ada peluang untuk kita dapat pahala. Baiklah, di antara perkara bila kita nak buat, bila kita berpuasa, dalam risalah kita ni risalah nombor 4 dah ni, dia ada 6 risalah tentang puasa dan hari raya. Tuan-tuan tengok di awal tu, bagi orang yang berpuasa, selain dari memahami fadilat dan hukum hakam puasa, fadilat puasa kita dah dengar, ada hadis tak payah banyak tuan-tuan. Hadis yang sahih sudah wujud. Nabi kata apa? Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi ulang 3 kali hadis ni. Siapa dia berpuasa, puasa macam mana? Imanan wa ihtisab. Ini mesti ada dua tonggak asas. Apa tonggak dia? Iman, puasa beriman. Mana kalau orang ada juga orang puasa tak beriman? Ada kita tengok di hospital, masuk dalam lawatan hospital, tak pergi. Dia tulis awal lagi berpuasa. Dia puasa kerana Allah ke kerana siapa tu? Kerana doktor lah. Kita puasa Ramadan ni bukan doktor suruh puasa. Siapa suruh? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah yang suruh kita berpuasa. Kita tak kena benda kita dengan doktor. Doktor suruh tak suruh, itu kerja awak. Tapi kalau doktor larang berpuasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin, ayat Quran juga dah jawab. Kalau kamu sakit, doktor sah tak boleh berpuasa. Kalau puasa mungkin pengsan, mungkin mati, maka kita kena buka puasa, ganti pada hari lain. Ini jelas. Allah Ta'ala sudah beri pada kita puasa. Man shama ramadana imanan wa ihtisab. Puasa dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Itu dua kena ada. Iman satu. Yang kedua, ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi aku puasa ni, aku nak pahala. Aku puasa ni, aku nak ikut arahan Allah Ta'ala. Barulah kita akan ada, kita jadi manusia yang baik, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita mari Ramadan, apa yang kita nak buat? Yang pertama sekali, tuan-tuan boleh tanda. Yang pertama sekali, berpuasa. Itu hak dia lah tu. Bila mari bulan Ramadan, puasa lah ibadat rasmi dia je. Ibadat rasmi dia berpuasa pada siang hari. Ceritalah sikit tentang puasa. Jawab dia, apa makna puasa? Puasa itu menahan diri daripada makan, minum, berjima, dan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mudah ya? Daripada terbit fajar sampai ke terbenam matahari. Itu dari sudut definisinya di situ. Artinya puasa itu yang pertama niat, yang kedua imsak. Niat nak berpuasa. Tuan-tuan ada pandai belakang dengan niat, lama dah niatnya. Ya. Yang kedua imsak, artinya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi senang kalau tengok. Senang tapi susah. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ulama kita Islam ini bergariskan batal puasa yang menjadi ikhtiar, menjadi pilihan kita, 3 perkara. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga melakukan jima. Ini pilihan kita sendiri yang buat. Satu lagi dia panggil datang haid ataupun nifas. Yang ini dipanggil di luar pilihan. Orang perempuan pun tak tahu, tiba-tiba datang. Senyap lah bila datang, tak nak buat apa dah kan. Sabar je lah. Jadi yang jadi pilihan, kita usaha sendiri. Ini perkara-perkara yang batal puasa dalam keadaan sedemikian. Tetapi ada lagi amalan-amalan yang menjadi diberi amaran oleh Allah, oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Siapa dia berpuasa
tak makan yang halal, tak sentuh yang halal, tetapi masih buat benda-benda yang haram, tak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang tak baik. Apa dia kata baik? Masih lagi berdusta di bulan Ramadan, masih lagi bercakap benda-benda yang tidak baik. Orang panggil bercakap benda-benda yang ayat 18 lah istilah orang sekarang ni. Ayat 18 ni benda yang tak sesuai lah yang nak bercakap. Bulan Ramadan masih lagi benda bercakap benda tu. Man lam yada' qaulal zur wal amala bihi, masih lagi duduk sumpah palsu, tipu orang. Tapi puasa mulut je. Jadi puasa tak masuk yang halal, tapi tak puasa untuk keluar yang haram. Masih lagi duduk guna perkataan-perkataan ini. Maka Allah, Nabi sebut apa? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata Allah Ta'ala tidak berhajat orang ni meninggalkan makan dan minum. Maka sifat saim, sifat orang berpuasa yang besar, yang muktabar itu, iaitulah bukan sekadar tak makan. Kalau makan batal puasa, tetapi iaitulah menahan diri daripada melakukan benda-benda mungkar dan maksiat. Benda mungkar dan maksiat. Walaupun dia tak batal puasa, tak ada orang kata dalam kitab ni bermula mengumpat itu batallah puasanya. Ada ke tak ada? Tak ada. Oh, kalau ada hak ni, saya ingat bulan Ramadan lah bulan paling laku sekali pelastar. Lepas je subuh, ambil pelastar lekat sini. Kenapa? Takut tak mengumpat orang batal puasa. Ingat waktu kita belajar kecil-kecil kan, siapa dia masuk tangan dalam hidung batal puasa. Tak korek lah, dia senyap gitu. Sampai kat traffic light pun duduk benyeh kat luar, tak masuk ke dalam, takut batal puasa. Sebab bila kita sebut batal puasa, kita jaga. Allah Ta'ala nak tengok yang sebenarnya. La'allakum tattaqun dalam ayat tadi, supaya kamu jadi orang bertakwa. Takwa di sini bukan setakat tak makan yang halal, tetapi meninggalkan perbuatan, perkataan, tingkah laku yang haram. Itu menjadi matlamat besar bagi orang yang bertakwa. Maka bila kita berpuasa, apa yang kita nak hidupkan ni, para jemaah tengok dalam risalah ni. Risalah ni nombor 4, tajuk dia nya sunat-sunat bersahur dan iftar. Iftar tu makna berbuka puasa. Ini yang nombor 4 ni. Banyak lagi nombor. Kalau tengok dalam blog Abu Anas Madani tu, saya letak sudah ada di awal lagi, iaitulah tentang puasa dan Ramadan. Itu menarik. Jadi para jemaah, kata Al-Imam Ibn Hajar, yang pertama sekali yang kita kena hidupkan bila kita nak berpuasa, iaitulah bersahur. Bersahur, kerana Nabi SAW amat menganjurkan umatnya bersahur, kerana terdapat kelebihan pada waktu itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Bersahur itu ada berkat. Jadi bulan Ramadan ni bulan kita bangun bersahur. Cuma nak sahur jam berapa? 5.20. Sempat tak? Tak sempat, pukul 5. Jadi kalau nak bersahur pukul 5, kita bangun 4.40. Sebelum makan, bermunajat dulu dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah peluang yang besar. Cuma saya bimbang ni, tahun ni dengar ceritanya ada godaan lain pula. Orang bangun sahur pukul 3 pagi lagi. Sahur ngapa? Sama je jawapan. Selalu satu Malaysia ada jawab. Ana waktu tengok benda ni, musim-musim tertentu orang boleh bangun solat, boleh bangun tahajud. Tahajud dengan apa? Dengan tengok TV itulah, tengok bola. Maka mari satu idea saya akan tulis, iaitulah kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Ini kata-kata menarik. Tulis kata-kata ni. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Artinya kalau sepanjang tahun engkau tak bangun solat tahajud pada waktu malam, tak bangun di akhir malam untuk bertahajud, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, maka teruskanlah tidur, jangan bangun untuk buat maksiat. Malu kita kepada Tuhan. Malaikat tengok ni sebelah bulan, tidur malam, bangun subuh, tahajudnya tak ada.
Ataupun bangun 5 minit lagi nak subuh, sempatlah solat tahajud 3 rakaat witir contohnya, alhamdulillah ada. Tapi bila ataupun langsung dia ni tak ada solat malam, tiba-tiba mari musim tertentu, bangun pula pukul 3 pagi, dia bertempik di tengah malam. Kenapa? Jadi orang panggil dalam rekod kita tak seimbang. Kalau kamu tak mampu buat ibadat, tak payahlah ada benda lain dalam pada waktu yang sama itu. Jadi saya buat satu kata-kata, tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Tak payah bangun. Kalau tidur, kita tidur tak bangun, maksiat ke tak? Tak maksiat, tidur. Siapa dia kata tidur maksiat? Cuma hadis yang mengatakan tidur orang berpuasa itu ibadat, itu hadis yang tidak sahih. Kalau tidak, tidur ya kita bulan Ramadan. Dia kata tak apa tidur bulan Ramadan, kan ibadat. Tidur ni untuk rehat daripada segala kerja-kerja kita yang berat. Tapi kalau nak jadikan Ramadan ni bulan tidur, berat ke tidak berat? Beratlah, sebab Nabi kita SAW di antara peperangan-peperangan yang besar berlaku zaman mana? Ramadan ni musim perang. Syahrul al-Kifah, bulan orang bangkit berjuang mempertahankan Islam. Kita duk pegang hadis untuk saya ni pula, bulan Ramadan ni bulan tidur. Bangunlah kita tidur kan. Jangan. Ini persiapan yang baik. Maka Nabi kita SAW ajar pada kita tasaharu, bersahurlah. Tuan-tuan bacalah di sini. Banyak ni cerita-cerita tentang sahur ini. Jadi di antara hikmah mengakhirkan sahur ni supaya apa? Supaya kita rasa sihat walafiat. Supaya kita rasa makanan kita cerna, lambat dia punya habis gas dia tu. Sebab para doktor kata, ni kita belajar dengan doktor sikit. Doktor kata gula dalam tubuh manusia ni dia boleh bertahan sampai 17 jam. Gula yang kita makan tu 17. Maknanya kalau kita tak makan pagi bulan Ramadan, tengah hari tak makan, dia akan ambil gula yang ada dalam darah. Cukuplah zat tu. Tapi kalau melepasi 17-18 jam ni, dia terpaksa kena korek ambil yang dalam lemak tu. Itu dah habis tempoh dia. Allah SWT maha mengetahui hikmah di sebalik puasa ni. Dari sudut tib, kesihatannya cukup tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu hikmah. Yang kedua, di antara adab kita berpuasa, adab kita yang kedua, iaitulah berbuka puasa. Nak buka puasa dengan apa? Tengok dalam hadis, disunatkan juga kita menyegerakan berbuka puasa apabila telah tiba masuk waktu maghrib. Nabi kata manusia ni dalam keadaan baik, ma'ajjalul fitr, manusia dalam keadaan baik selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan sahur. Ini orang baik. Nabi kita perakukan orang ni orang baik. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, cuma timbullah isu nak buka puasa tu macam mana cara? Ni adab yang kedua di bawah kategori berbuka puasa, iaitulah berbuka puasa dengan rutab, tamar atau air. Tengok, dia ada tiga peringkat. Yang pertama sekali, buka puasa dengan rutab. Apa makna rutab? Tengok dalam kertas tu. Rutab adalah buah kurma yang baru masak. Baru masak yang belum dikeringkan lagi. Yang kita duk beli tu, buat balik kerah tu, atau sudah dikeringkan. Yang rutab ni lembut. Lembut dia tu. Sedap makan. Orang panggil mekar. Separuh masak. Itu sedap. Dengar apa semangat tu, sedap. Ia lembut dan manis. Tamar pula, apa dia tamar? Tamar ia pula adalah buah kurma yang telah dikeringkan, sebagaimana yang banyak terjual di pasaran. Maka berbuka puasa dengan rutab, tamar atau air merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum solat maghrib dengan rutab. Maknanya masuk waktu maghrib, baginda sallallahu alaihi wasallam mula dengan makan dulu. Bismillah, makan tamar. Makan rutab. Makan rutab dulu. Jika tiada rutab, ini peringkat yang kedua, rutab tak ada
baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbuka dengan tamar. Pihak yang kedua tamar. Dan jika tidak ada tamar, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meneguk beberapa teguk air. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Belajarlah kita rutab. Oh, dia kata rutab mahal sikit ustaz. Sunnah ini. Kenapa tak nak? Sebab apa? Tengok, tamar selain sedap dimakan, hikmat dianya, ia menyalurkan tenaga dengan cepat kepada tubuh badan. Kata di ahli perubatan, keadaan orang yang berpuasa sangat memerlukan gula yang mudah dicerna untuk menghilangkan rasa lapar. Nutrisi yang paling cepat dicerna dan sampai ke darah merupakan makanan yang mengandungi 1 atau 2 zat gula, iaitulah glukos dan sukrosa. Namun istilah dia ni. Zat gula mampu diserap oleh tubuh dalam masa yang amat singkat. Justru makanan yang paling sesuai dimakan ialah buah tamar, kerana ia memenuhi keperluan di atas. Jadi ahli perubatan kata apa? Oleh kerana gula kita ni habis dah, telah diperah selama 12-13 jam tadi, tinggal sikit lagi dah. Macam mana kita nak pulih balik gula tadi? Kita makan rutab atau makan tamar. Jadi dalam masa 5 minit, dia punya proses laju, ekspres, dia hantar balik gula ke darah-darahnya. Tamar. Pada itulah orang buka dengan tamar, insya-Allah dia ceria. Lepas buka puasa dengan tamar, kita solat maghrib dulu. Solat maghrib dulu, barulah makan yang agak berat sikit. Itu dia bang. Ni kalau kita makan terus lalu, perut yang dah kosong, berehat dulu, tiba-tiba masuk macam tsunami kena, geruk masuk, Allah penat dia. Apalah serangan apa ni, dia panggil serangan yang berat ni masuk. Tapi dalam masa 5 minit, tamar boleh hantar balik dia punya glukos, gula ke dalam darah. Makanan lain katanya sampai 2 jam proses kita tu baru dihantar balik. Jadi jangan lupa para jemaah sekalian, kita berbuka puasa dengan rutab dan dengan tamar. Kalau tak ada juga dua ni, air dulu. Dalam hadis tak ada menyebut tentang makan kuih-kuih, tak ada. Habis tu bazar Ramadan tu, itu bazar membazir nama dia. Beli banyak-banyak, makannya sikit. Saya tak katalah bazar Ramadan tu berdosa, tidak. Tapi banyak pembaziran berlaku kerana kita ni orang lapar, bila tengok makanan, Allahu Akbar, Maha Kaya Tuhan dah. Semua benda kalau boleh dekat bangku tu mau angkat balik. Dah lapar macam itulah semangatnya. Ini adab. Jadi bila kita cuma timbul di zaman mutaakhir ini, khususnya bila kita tengok di negara Syria, di Iraq, di beberapa negara umat Islam yang lain, ramai sahabat-sahabat kita Ahlus Sunnah ini telah ditindas oleh satu kumpulan, namanya kumpulan Rafidah, ataupun dipanggil kumpulan Syiah. Rafidah atau Syiah ini, kerja mereka apa dia? Kerja mereka ialah mencerca para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, cerca para sahabat. Jadi saya mengatakan banyak tamar-tamar yang dijual di tempat kita hari ini, tuan-tuan tengok produk dikeluar daripada negara yang memang Syiahnya kuat. Ulama-ulama dia kita boleh tengok sampai hari ni dalam buku-buku mereka mengutuk sahabat, mengkafirkan sahabat sebagainya. Dan kalau tengok dalam YouTube ni rakaman-rakaman yang dibuat, memang dia mencerca, memaki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Aisyah dan lain-lain sahabat Nabi. Maka saya mengatakan, tuan-tuan buatlah pilihan yang terbaik. Kalau tengok tamar ni mari daripada negara tersebut, mari daripada negara Syiah, kita kata biarlah hak ni aku nak beli, aku tak nak, aku nak cari tamar-tamar yang baik yang mari daripada mazhab Ahlus Sunnah. Jadi ada timbul masalah pula, tamar ada mazhab ke? Tamar mana ada mazhab? Tamar tu mari daripada pokok. Tetapi kita tak nak suburkan, nak besarkan perniagaan mereka ini, kerana memang kerja dianya kutuk sahabat. Bahkan apa yang dikaitkan dengan yang berlaku dalam sebahagian daripada negara-negara umat Islam seperti di Iraq, di Syria dan juga di lain di Lebanon, maka mereka ini ada kaitan dengan puak-puak Syiah, puak-puak Rafidah, pencerca sahabat ini. Jadi saya katalah, ini saya nasihat sajalah, kita kata tuan-tuan tak payahlah duk beli tamar yang dimari daripada negara-negara tersebut.
Oh, dia kata Tamar pun nak main juga. Kata memang. Sebab Tamar pun satu projek yang besar. Banyak lagi negara Ahlussunnah yang ada kan. Kenapa kita tak beli? Jadi Tamar yang terbaik mari daripada mana tuan-tuan? Mari daripada Madinah. Itu Tamar yang terbaik. Cuma masalah penjual ni, kalau mari Madinah mahal selalu. Dia jadi lagu tu. Kalau makanan sunnah mahal. Apa benda pun, air mineral ni kalau sudah dijampi jadi sunnah, naik daripada RM1 dah jadi RM5. Sampai 10 pun. Ini sunnah. Jadi kesian dengan sunnah. Patutnya lagi sunnah lagi rendah. Sebab kita nak menggalakkan orang makan sunnah kan. Jadi biarlah keputusan kita je. Tama-tama yang mari daripada negara Syiah, jadi import ni kita ketepikan, yang tu tak payah kita beli, kita cari yang lebih baik. Sebab kita tak mahu menyokong. Ada orang marah, dia kata, Ustaz, patutnya kita boikot negara-negara yang kafir ni. Bayangkan dia ikut ni orang Islam juga. Orang kafir dia tak kutuk sahabat-sahabat. Mana ada orang kafir kutuk Sayyidina Abu Bakar? Tapi dia syirik dengan Allah Ta'ala, itu besar lagi. Cuma yang ni yang tu kafir, jelas orang nampak dia kafir. Tapi yang ada kopiah atas kepala, ada serban besar atas kepala tu. Tapi mulut tu mulut yang jahat. Mulut jahat. Cakap nak perpaduan Islam, nak bela umat Islam, tapi mulut yang sama yang bercakap tadi duk kutuk sahabat, duk maki sahabat. Nak baik lagi orang ni, kita kata tak lah, insya-Allah. Jadi bila kita selesai daripada makan, apa kita nak buat? Segeralah mengerjakan solat maghrib, jangan ditangguh. Sebaik-baiknya kita makan Tamar, minum air, solat maghrib, barulah kita makan yang seterusnya. Barulah perut rasa selesa ni hari ni. Kalau tidak nanya ke perut. Kau tak nanya? Nanya. Yang keempat, membaca doa. Doa ni antara doa yang maksur. Apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca. Cuba ikut saya baca. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Jadi bila kita dah buka puasa, kita baca doa ni. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Hilanglah segala kehausan, telah basah segala urat saraf, dan semoga tetaplah beroleh pahala. Hadis riwayat Abu Daud. Abdullah bin Amru pula kata apa? Dia berdoa ketika berbuka puasa dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ini orang-orang saleh di zaman dulu berdoa. Adapun doa yang sering dibaca oleh umat Islam dan diajar di sekolah ialah Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', sanadnya dhaif. Maknanya dari segi sanadnya dhaif, tapi doa tu bagus. Allahumma laka sumna, kami bagi kerana Allah lah kita berpuasa, dari atas rezeki Allah Ta'ala kita buka puasa, maka terimalah doa kami, terimalah puasa kami. Cantik. Tapi jangan sandarkan, sebab dari segi sanadnya bermasalah. Ini doa-doa yang kita ada. Ambillah doa ni, lekat kat dinding nanti, besar-besar. Orang Melaka kata buat besar sikit dah. Biar nampak je, biar boleh baca ni. Ni doa-doa yang maksud. Yang biasanya dah hafal dah tu, dah ingat dah. Yang belum hafal lagi ni, kita cuba perkenalkan. Tahu ni sunnah dari sudut bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berbuka puasa secara sederhana. Sederhana ni janganlah kuat sangat. Jangan duk besar-besar sampai peringkat pembaziran berlaku. Jangan. Jadi ada antara yang saya syorkan sangat kepada para jemaah, iaitulah supaya majlis berbuka puasa ni kita gabungkan. Dia kata tak boleh, masjid kita ni setiap malam seorang. Tak cantik ke macam tu? Cantik, tapi rugi. Dengan ni, mana dia punya teori kerugian duduk ke mana? Bila kita bagi seorang satu malam, hari ni Muhammad bin Abdullah, esok Sulaiman bin Abdullah, contohnya nama-nama orang. Jadi hari ni bila kita mari buka puasa di masjid, pahalanya boleh kepada orang tu, orang yang buat makanan. Tapi kalaulah anda di masjid kita ni buka puasa, kita ada 2,000 sehari, kita catukan duit
2,000 kali 30 hari 60,000 semua sekali dapat. Digaul cari duit ni dalam satu akaun. Siapa dia jamu buka puasa hari ni? Semua orang yang menerima ada share buka puasa hari ni. Artinya setiap hari orang yang menerima itu RM100, RM50, RM500, RM1,000 dia derma, dia dapat share. Setiap hari dia dapat pahala, meraih pahala orang buka puasa. Untung ke rugi? Untung. Mana baik? Eksklusifkan nama orang setiap hari ataupun kita catukan duit yang menyebabkan setiap hari kita dapat pahala orang buka puasa. Ini teknikal, masalah teknikal, benda pahala, tapi macam mana teknikal nak dapat pahala banyak? Setiap hari kita boleh pahala. Catukan. Setengah orang ni kalau dia tengok nama saya mana, tak ada nama, duit bagi ke JK Masjid untuk kita uruskan. Kalau tak tulis nama saya tak nak. Ikhlas ke tak ikhlas? Nampak sangat. Mari nak nama. Imam pula isytihar tu. Esok fulan bin fulan jamuan buka puasa. Orang kampung dengar, ni orang hebat ni. Mesti nasi minyak, nasi biryani punya. Tak. Nasi kambing punya ni. Ramai mari. Hari sekian-sekian Pak Mat ni buka puasa. Pak Mat. Oh, tak jalan ni. Main lauk ikan kering dengan buah lanasnya ni. Mana nak semangat. Faham satu, ikhlasnya dapat, raih pahala dapat setiap hari. Allahu Akbar. Jadi pahala jamu orang buka puasa ini sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita dapat dalam hadis Nabi kita sebut, siapa dia buat jamuan orang buka puasa, dia dapat pahala orang tersebut. Yang terakhir yang saya nak sebut dalam kuliah kita ni, iaitulah tentang solat tarawih. Macam mana cara format solat tarawih? Tuan-tuan pilih sendirilah. Nak berapa rakaat itu pilihan ahli-ahli masjid. Kita tak nak bincang tajuk tu kerana dia luas. Yang saya nak sentuh di sini dalam motivasi kita ni, iaitulah Nabi sebut annahu man qama amal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Bersama dengan siapa? Imam 20 dia 20, imam 88, imam 23. Apa dia dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis pada baginya pahala berdiri satu malam. Nak kata nak kita ni? Nak berdiri satu malam. Siapa dia solat bersama dengan imam, maka dia dapat pahala berdiri satu malam. Lepas tarawih dia balik tidur, penat, esok nak kerja pula. Tidur dia tu bonus, dia dapat pahala berdiri satu malam. Tapi kalau orang duduk sini sudah solat tarawih, imam solat 20, dia lagi 10, maka seolah-olah dia check out. Dapat dah pahala 10, tutup pintu balik. Bukan tak dapat pahala, dapat, tapi bonus tak ada. Tuan-tuan bayang sendiri lah perbezaan di antara orang yang duduk sama dengan imam dengan orang yang lagi tengah jalan. Berapa beza? 20 minit, setengah jam. Tapi yang ni bonus, pahala sampai subuh. Yang ni dapat pahala setakat yang dia solat. Jadi motivasilah kepada anak mukim kita, motivasilah kepada ahli qaryah kita bahawa pahala, apa dia pahala? Tunaikanlah solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah, barulah dia dapat pahala yang disebut tadi, insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu perbincangan kita tentang Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.